كيف ألوكيه. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada malam ni, insya-Allah untuk menyambung kelas syarah Al-Jurmiyah kita, yang mana kali terakhir kita bincangkan, kita berhenti pada tajuk bentuk-bentuk perubahan yang wujud pada jamak taksir. Itu ada 6. Kita kata ada 6 Itu perubahan yang kita jamak taksir ni daripada singular dia ataupun mufrad dia, bila jadi jamak dia akan pecah bentuk asal. Itu namakan jamak taksir. So dia bila kita tengok jamak dia dengan mufrad dia, tak ada kalimah huruf tak bertukar, kadang baris bertukar. Jadi kita kata ada 6 perubahan. Yang pertama itu kita kata perubahan dengan baris tidak lain, iaitu usdun ataupun asadun jadi usdun, namirun numurun. Okey, itu perubahan dengan baris sahaja, tidak huruf. Okey, tak tambah huruf, tak ada kurang huruf. Kedua, perubahan dengan pengurangan, iaitu tadi lain, seperti tuhamatun dengan tuhamun, tuhamatun dengan tuhamun. Itu pun datang kalimah tersebut kita bincangkan. Dia buang tamarbutah tu, hilanglah singular. Macam baqarun, baqarah lah actually. Baqarun dianggap sebagai jamak. Baqaratun seko. Okey, seko Syajarun, syajarun dan syajaratun. Okey. Kemudian perubahan ketiga, perubahan dengan penambahan tiada yang lain. Contoh sinwun, sinwan. Okey, sinwun, sinwan. Okey, itu yang kita bincangkan itu. Waktu ada kita ambil lain tapi tak ingat. Okey. Keempat, perubahan dengan baris berserta pengurangan huruf, iaitu sarirun jadi sururun, kitabun jadi kutubun. Huruf buang, baris tukar. Macam kalau kitab atau sarir, dia di ya, sin ro ya ro, tukar jadi sin ro ro je. Dan baris itu pun tukar. Sarirun jadi sururun, iaitu kitabun kaf ta alif ba, kitabun. Tapi bila dia plural dia kutubun, alif tu hilang dan baris pun tukar. Ki jadi ka, ki jadi ku, kitabun jadi kutubun, ta jadi tu. Okey. Ujung yang kira perubahan tu pada tengah. Ujung tu bukan kiraan dia. Ahmar jadi ahmarun jadi humrun, abyadu jadi bidun. Okey. Okey. Kemudian kelima, perubahan pada baris berserta penambahan. Contoh sababun jadi asbab. Sin ba ada kan? Tapi bila jadi plural dia, jadi alif hamzah, sin, ba, alif, ba. Tambah 2 huruf kat situ. Batalun jadi abtal. Batalun jadi abtal. Hindu jadi hunud. Okay. Sabu'un jadi sibak. Dhi'bun jadi dhi'ab. Syuja'un jadi syuja'an. Itu perubahan berserta pada baris berserta penambahan huruf. Yang terakhir, perubahan pada baris berserta penambahan dan pengurangan serentak. Huruf asal buang, tambah pun ada, buang pun ada. Contoh macam karimun, kaf, ra, ya, mim, ada 4 huruf kan. Tapi bila jadi plural dia atau jamak dia, kurama. Kurama, baris tukar dah. Kan, ra, ku, kaf jadi ku daripada ka. Okay, ra, bawah ri, jadi ra. Lepas tu, ya, hilang. Lepas tu, mim. Lepas tu tambah alif hamzah pula belakang. Buang, ya, tapi tambah alif hamzah di belakang. Qurama, raghifun, rughfan, katibun, kutab, amirun, umara. Okey, baik. Kita bincangkan tentang jamak taksir ni adalah kerana
dia menggunakan dhammah sebagai tanda hukum rafa'. Ini bahasa rafa' dipakai dhammah. Kita kata yang pakai dhammah ada 4. So kita ambil isim mufrad. Sekarang ni kita ambil jamak taksir. Ni yang kita fahamkan Sebab kita kata rafa' ada 4 tanda. Dhammah, alif, waw dan nun. So jadi sekarang kita baru tengok tentang dhammah sahaja. Cuma macam pasal benda ni pasal bila kita terangkan hari tu. Bila kita belajar bahasa Arab ni, kita kena faham bahawa kalimah tadi tak kekal macam tu saja. Dulu kini selamanya. Ni macam no, dulu kini selamanya. Nampak? Okey. Jadi maksud dia bukan macam tu. Dia akan berubah bila jadi 2, dia berubah jadi jamak. Kau gelap tu. Okey. Jadi maksud dia berubah jadi jamak. Jadi dia tak rupa yang sama. Dan kalau dia kata yang bentuk sama tu macam itu pun sama pun tambah belakang dia. Ada waw nun ya nun kan. Macam muslimun jadi muslimuna atau muslimina. So jadi dengan sebab itu kita kena belajar juga sebab dalam Quran Karim kita akan jumpa kalimah-kalimah ini. Kita jumpa kalimah-kalimah ini. So kalau kita tak tahu dia jamak taksir ke ataupun kita tak tahu dia jamak muannas salim ke, jamak muzakkar salim ke ataupun dia isim mufrad ke kita tak tahu, dan kita tak tahu baris apa. Sebab baris yang digunakan tu untuk menentukan dia sebagai rafa' atau nasab atau khafat atau jazam. Sebab apa penting? Sebab ia memberi kesan pada makna. Ia memberi kesan pada makna. Makna akan bertukar. Bila salah baris, tukar makna. Salah baris, tukar makna. Sebab tu golongan Mu'tazilah beria nak suruh dibaca Quran wa kallamallahu Musa taklima. Dia nak supaya kata wa kallamallaha Musa taklima. Kalimah Allah tu nak bariskan atas. Kena i'rab nasab. Sebab apa? Nak kata yang bercakap Musa. Yang dikata kepadanya adalah Allah. Jadi tak apalah, bolehlah macam kita bercakap. Ya Allah, ya Allah. Okey. Tapi bila Allah berkata-kata, tak boleh dia kata. Kena tukar ni. Dia nak tukar ayat tu. Dia berbaris wa kallamallahu Musa taklima. Dia nak buang wa kallamallaha Musa taklima. Nampak tengok. Ahli bid'ah pun sebenarnya dia nak buat rosakkan agama dengan penuhkan baris je. Kalau orang yang tak tahu, betul lah. Tapi orang yang tahu tafsir, tahu berkenaan dengan kalimah dia tak boleh tukar. Dia tahu bahawa yang berkata-kata Allah. Siapa kata Musa yang berkata-kata? Allah yang berkata-kata. Musa betul, tak nampak tanda dia. Kalimah Musa marfu' ke, mansub ke, majrur ke, tak ada tanda. Sebab apa? Sebab dia muqaddarah alal apa hujung tu? Musa. Muqaddarah ala apa benda hujung dia? Musa. Sedap kau. Alif lah. Musa. Hebat kali pun. Musa. Bila Musa. Salwa. Tapi rupa dia. Saya faham. Rupa dia ya. Tapi dia panggil alif maksurah. Alif pendek. Nama tu tak boleh tukar. Ya, cuba kita katakan kita belajar itu. Kalau anda kata isim ni, kan i'rab tu perubahan akhir kalimah. Kan? Kerana perbezaan amil-amil masuk kepadanya. Dan perubahan tadi secara lafzan atau takdiran. Ingat tak? Perubahan tadi macam Muhammadun jadi Muhammadan jadi Muhammadin. Itu lafzi. Tapi kalau contoh macam Musa. Ja'a Musa. Ra'aitu Musa. Marartu bi Musa. Semua Musa. So dia marfu', mansub juga majrur. Tapi apa? Takdiri. Dia sorok. Faham? Tu dia nak tukarlah kalimah Allah tu dari baris depan kepada baris atas. Sebab nak kata yang berkata-kata Musa dalam bahasa Arab, kita exchange apa? Kedudukan. Jazakallah khairan. Kita exchange kedudukan depan belakang tu tak mengubah masalah. Contoh kalau saya kata daraba Aliyun amran. Daraba Aliyun amran. Daraba telah memukul. Aliyun Ali amran. Okey, siapa kena memukul? Siapa memukul? Ali.
Asal kita pakai Ali? Asal lah nama orang Ali, bukan nama dia seorang. Bismillah. Rindu apa? Rindu kat kerja lain apa? Okey, atuk saya nama Ali. Okey. Daraba Aliun Amran, jadi yang kena pukul. Tak apalah, tak faham kalimah ni tak apa. Maf'ulun bih. Okey. Yang jadi kena pukul fa'il maf'ul Amran. Okey. Kalau saya tukar ayat ni, bunyi dia apa? Daraba Amran Aliyun, tidak salah pun. Dalam bahasa Melayu kita tukar kedudukan, tukar makna. Dalam bahasa Arab, kedudukan tak penting. Baris penting. Bila saya kata daraba Amran Aliyun, ya, tetap Ali juga pukul. Bila bunyi Aliyun, Ali yang pukul. Amran yang kena. Letaklah Amran kat mana? Saya letak Amran dekat depan sekali. Amran darabahu Aliyun, tetap dia yang kena pukul. Amran darabahu Aliyun. Amr dipukul dia oleh Ali. Letak kat mana? Campaklah ke hujung ke laut pun. Asal baris di atas, dia yang kena perbuatan. Asal baris depan, dia yang buat perbuatan. Nah, ini benda-benda yang kadang-kadang dalam masyarakat kita, orang Islam kita, dia orang Melayu kita, dia tak faham sangat. Apa pentingnya baris akhir tu. Dalam bahasa Arab tak boleh. Tukar baris akhir, tukar masuk terus. Tukar baris akhir, tukar masuk. Hanya kadang-kadang baris siapa baris depan, baris atas. Faham? Angguk je. Angguk. Faham? Okay, faham. Okay, Alhamdulillah. Aliyan lah. Contoh, daraba Aliyan Amrun. Adapun daraba Amrun Aliyan. Tukar macam mana pun tak salah. Bunyi suara sendiri apa? Okey. Maksud dia, kalau kita tukar, ya ke? Siapa tak datang kelas? Yeah. Nak marah-marah ni. Kalau nak marah, buat baitu sendiri. Ni baitu salam. Kalau awak nak, awak buat baitu sendiri. Awak buat sendiri, awak ceramah sendiri. Bismillah. Komplain banyak. Orang lain buat kerja, awak ni. Okey. Daraba, memukul. Bila kata Aliyun, Ali yang buat. Kalau saya kata Aliyan, Ali yang kena buat. Ali fa'il. Ali boleh jadi maf'ul. Hanya beza dia baris je. Kalau contoh saya sebut, daraba Amrun Aliyan. Telah memukul. Fa'il dia Amrun. Yang kena pukul Aliyan. Kalau saya terbalik kan, daraba Aliyan Amrun, tetap Ali yang kena pukul. Kalau dalam bahasa Melayu tak boleh. Kita tak telah memukul Ali Ahmad, Ali pukul Ahmad. Kita terbalik kan, telah memukul Ahmad, Ali, Ahmad pukul Ali. Faham tak? Pasal dia dalam bahasa Arab ni, dia punya penting tu baris akhir tadi. So ini yang kita sebut dulu kan, perbuatan yang dibuat ketika mana zaman Ali bin Abi Talib. Dalam tempoh antara 35 ke 40 Hijrah. 35 ke 40 Hijrah, bila berlaku kerosakan bahasa dalam masyarakat orang-orang Arab. Sebab kahwin campur. Dah macam Abu Talha. Dia orang Johor. Dia orang Johor lah. Dia orang Perak. Dia ada slang dia. Kahwin Johor. Hilang lah dia slang. Anak dia tak bunyilah Negeri Sembilan lah. Perak. Tak adalah koma. Itu ada dia. Dia bunyi Yang dia kata bunyi Johor ada kan. Dia ikut isteri dia. Soalan kuliah. Dia memang perkahwin campur tu hilang. Ada baik dia adalah hilanglah ketaksuban seseorang kepada keturunan dia. Kalau tak, dia kata dia je best. Satu masa dulu Nazi Jerman kan dia rasa dia orang je bangsa Aryan, the best race in the world, bangsa paling bagus kat dunia, paling komplit, paling sempurna dan sebagainya. Rambut perang, mata biru. Mana yang lain ni semua bangsa yang tak komplit. So bila perkahwinan campur ni kadang-kadang menghilangkan ketaksuban berkenaan dengan bangsa. Taklah orang ni kata Bani Keturah, ini Bani apa, tak ada. Sebab dah kahwin. Nak kata dia best, dia campur.
Nak kata orang tak best, orang tu campur juga. Jadi last sekali, tak adalah kemuliaan nak dipandang pada bangsa. Half Chinese, quarter Chinese, yang ni half Indian, campur. So basically sebenarnya benda tu bagus. Tapi dalam masa sama, dalam zaman para sahabat dahulu, hujung dah mula masalah sebab bahasa Arab cakap tak betul. Dia bahasa Arab tadi jadi rosak. Sebab mak-mak yang dikahwini oleh anak-anak para sahabat dan sebagainya, diorang bukan Arab asli. Jadi anak mereka yang lahir perkahwinan tadi tak boleh cakap Arab dengan betul. Di situlah datangnya Zalim bin Amr ataupun Abu Aswad Ad-Du'ali disuruh oleh Ali bin Abi Talib untuk letak titik bunyi. Titik bunyi tu duduk kat ujung. Titik bunyi kat ujung. Untuk pastikan tak salah sebut. Serius. Ini kita kata evolusi. Perkembangan tulisan Arab. Kena faham ni. Sebab tu bila kita belajar ni sebenarnya benda paling penting. Dalam kes belajar bahasa Arab, ini paling penting sebenarnya. Bila awak tahu siapa baris depan, siapa baris atas, awak tahu bila baris depan apa maksud dia, baris atas apa maksud dia. Dia akan bagi tahu nanti. Yang baris depan daripada isim-isim adalah ada sebut. Fa'il, mubtada, khabar mubtada, isim inna, isim kana, khabar inna. Dia akan sebut. Dia akan senaraikan. Dan kan, kita nampak contoh lah. Daripada contoh tu kita akan ambil makna. Faham jadi jangan apa? Jangan lari lagi. Best sebenarnya bahasa Arab ni. Tapi kena rajin sikit. Baik. So kita belajar jamak taksir ni sebab itu. Sebab nak tahu siapa pakai dhammah. Isim mufrad kita dah bincang ni tu Isim mufrad kita dah bincang. Isim yang tunggal yang menunjukkan kepada satu. Tak kira lelaki perempuan. Tak kira dia lelaki perempuan, tak kira yang ditunjukkan tu adalah adalah secara zahir atau secara lafzi atau takdiri. Tak ada masalah. Kalau Muhammadun nampak, Musa tak nampak, tapi tetap dia dikira sebagai menggunakan dhammah. Cuma beza dia Muhammadun dhammah zahirah. Bila sebut Musa dhammah muqaddarah. Tak apa, istilah ni tak erti sebut sangat tak apa. Lama-lama nanti rajin dah pandai lah. Mula ni memang gagap sikit, tak apa. Gagap itu penting. Tak sebut memang tak erti. Okay, baik. Sebab tu kita suruh baca. Nanti tunggu. Yang tak baca itu ingat. Baik. Okey, sambung hari ni. Wa hadhil anwa'u kulluha takunu marfu'atan bidhammati. Okey, dia kata dan ini, jenis-jenis ini. Mana? Jamak-jamak jenis-jenis ini. Kesemuanya. Kulluha kesemuanya. Marfu'atan berbaris atas. Bidhammati dengan dhammah. Sawa'un tak kira. Akanal murad. Tunggu jom. Okay. Semua tu bentuk ni yang kita tak kira tambah ke, tukar huruf ke, tambah huruf ke, tukar baris ke, tak kira. Jamak-jamak taksir ni semuanya jadi marfu' dengan dhammah macam isim mufrad. Okey. Sawa'un akanal muradu min lafzil jam'i mudhakkaran nahwu rijalun wa kuttabun. Okey, sawa'un sama sahaja. Sama sahaja, tak kira. Sama sahaja. Akana, adakah? Adakah? Macam alam tara kaifafa. Alam, adakah? Okey. Akana adakah? Kanal muradu, adakah? Al muradu yang dikehendaki minal lafzi, min lafzil jam'i, dari lafaz jamak tersebut, kana adalah mudhakkaran, tak kira, sama ada yang dikehendaki dari lafaz jamak itu mudhakkar, maksud dia jantan. Pasal kalau kita nanti bila kita sebutkan itu kan jamak tiga, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Okay, jamak mudzakkar salim menunjukkan kepada jamak jantan, lelaki. Kalau dia kata jamak muannas salim menunjuk pada jamak perempuan. Tapi kalau jamak taksir tak kira lelaki ke perempuan, sama je hukum dia. Jadi dhammah tu dipakai sebagai tanda rafa', tak kira sama ada yang dikehendaki daripada lafaz jamak tersebut mudzakkar
Nahwu contoh, rijalun wa kutabun. Rijalun maksudnya laki-laki. Rajulun seorang lelaki. Rijalun laki-laki. Wa kutabun dan penulis-penulis. Singular dia katib. Katibun. Katibun penulis. Dia macam ni, kalau dengar bunyi kan, bila fa'ilun, katibun, kan, qari'un, alimun, semua tu dipanggil isim fa'il. The dua. ERE, dua. Siapa orang masalah sini? Sebut betul, dua. Bukan dua-dua ni. Dua. Orang yang pelaku perbuatan. The doer of the act. Pelaku perbuatan. Dia panggil fa'il. Jadi katib, tariq, syarib, peminum, syarib, dakhil, orang yang masuk, kharij, orang yang keluar. Dia bunyi fa'il. Bunyi fa'il. Dia panggil pelaku perbuatan. Bila yang kena perbuatan, dia panggil maf'ul. Maf'ul, yang kena perbuatan. Contoh macam, ma'kul. Ma'kul. Ingat? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ma'kul. Mim, alif, hamzah, kaf, waw, lam. Dia bunyi dia maf'ul. Ingat kan? Okey. Macam dakhil tadi yang masuk. Yang dimasuki, madkhul. Madkhul. Macam tadi, tariq. Tariq yang mengetuk. Matruq yang diketuk. Jadi saya kata syarib. Benda ni sebut-sebut, jangan malu. Kamera tak tangkap muka awak. Apa? Masyrub, yang diminum. Saya peminum. Ini yang diminum. Iyalah masyrub. Takkanlah gelas tu. Dalam Quran ada. Okey. Macam-macam semua tu macam makul, masyrub. Okey. Dia bunyi maf'ul. Lepas tu bila orang cerita geng kunyit, dia kata ini geng kunyit ni. Saya kata dia fa'il ke maf'ul? Dia dua obing dan tu. Pelaku perbuatan atau yang kena perbuatan. Sebab tu bila kita marfu' tu, yang dihukum. Yang dihukum marfu'. Mansub, yang dihukum nasab. Majrur, yang dihukum jar. Majzum, yang dihukum jazam. And so on lah. Nampak? Apa? Nanti slow. Okay? Okay. Ala kuliah, okay. Dia tu jadi katib, penulis. Seorang. Kutab, penulis. Tapi jantan. Lelaki Okay. Amkanal muradu minhu muannasa. Okay. Ataupun yang dikendaki daripadanya adalah muannasan, perempuan, feminin. Nahu hunudun wa zayanibu wa zayanibu. Okey. Nahwu hunud tu perempuan nama Hindun ramai. Satu Hindun, lepas tu saya kata Hindu tadi. Hindun satu. Hunud perempuan-perempuan Hindun. Ni Hindun. 3 Hindun. Faham? 3 orang nama Hindun masuk rumah. Okey? Jadi dakhalat hunudun al-baita. Telah masuk Hindun. Hindun 1, Hindun 2, Hindun 3 ke dalam rumah. Dia nama orang. Kan Hindun tu nama orang. Tapi bila ramai nama sama, jadi itulah dia jamak taksir lah. Kat sini pakai hunud. Bawah tu Zayanibu, Zainab. 1 Zainab, 2 Zainab, 3 Zainab. 3 orang. Memang tunjuk pada perempuan lah kalau Zainab. Takkan nama jantan pula.
Ha? Zainab A, Zainab B, Zainab C. 3 Zainab dalam tu. Kalau boleh air Zainab lah. Kalau 2 Zainab. Zainab Zainabani. Kedua Zainab atau alif nun. Plus alif nun Zainabani. Macam Muhammadun 1. 2 Muhammad. Dulu Muhammadani. Daini betul juga tapi dia jadi nasab atau jar. Dani ketika dia rafa'. Itu nanti kita belajar alif nanti. Kan kita ambil tanda rafa' ada 4. Dhammah, alif. Ni nanti kita bincang. Yang macam sebut kan. Kemudian barulah waw. Betul lah waw. Ini lagi jamak zakar salim nanti. Lepas tu baru nun. Tu nanti kita tunjukkan kat mana. Okay. So jadi ini tanda-tanda rafa'. Jadi Zayani bu, Zainab. Kedua kalau ikutkan sebenar, Zainab. Tapi bahasa Melayu sebut Zainab. Faham? Pasal bahasa Melayu kita, letak 2 tu dah banyak lah. Rumah. Macam tadi Hindun. Saya sebut Hindun 1, Hindun 3 sebab 3 orang. Kita akan panggil Hunud atau Zayanib kecuali dia lebih 3 ke atas. Kalau 2 dia akan bunyi Hindun, Hindani. Zainabun, Zainabani. Zainabu, Zainabani. Alif nun. Okay, nampak Okay, so jadi dalam bentuk yang ini, dalam bentuk yang tu, jamak tadi, taksir tadi, tak kira dia jantan ke lelaki ataupun dia perempuan. Okay. Dhammah tu tetap tanda dia. Dhammah adalah tanda dia. Tak kira muzakkar atau muannas. Macam mufrad dari tu. Okay. Wasawaun akan. Asal kau baca lambat? Okay. Tak tahu tak? Dia tak ada alasan, jaga kau. Okay, baik. Wasawaun akanatid dhammatu zahiratan kama fi hadhil amthilati am kanat muqaddaratan kama fi nahwi sukara wa jarha wa nahwu azara wa habala. Okey, dia kata sawaun dan sama sahaja. Tadi masalah jantan atau laki atau perempuan. Tak kira jamak taksir tu laki atau perempuan, sama je. Dhammah adalah tanda dia. Okey, wa sawaun sama sahaja. Akanatid dhammatu, adakah dhammah berkenaan yang dipakai oleh jamak taksir tadi zahiratan, nyata. Saya sebut tadi lah. Kalimah kita sebut tadi. Kutabun. Kan? Kutabun. Rijalun. Hunudun. Zayanibu. Semua tu kita pakai dengan dhammah yang zahir. Macam dia kata kama fil hadhil amthilati. Macam dalam contoh-contoh ini. Contoh-contoh yang tadi sebut. Kan semuanya contoh-contoh dia adalah apa? Zahir. Dhammah tu zahir. Tak sembunyi. Okay? Ataupun kanat muqaddaratan, ia adalah tersembunyi. Kama fi nahwi, sebagaimana dalam contoh sukara wa jarha. Saya suka sukara, betul kan? Sukara. Mabuk, orang-orang mabuk. Seorang mabuk apa? Dia kita buka ayat Quran dia. Dia seorang mabuk, sukran. Bukan makan syukran. Sakran. Orang yang mabuk. Macam jawaan. Orang yang berlapar. Orang yang lapar. Jawaan. Atshan.
Atshan, orang yang dahaga. Dia tambah alif nun belakang, tapi maksud dia seorang, bukan ramai. Bukan ramai. Macam saya dahaga, ana atshan, saya lapar. Ana jau'an, jau'an. Tapi plural lain. Macam jau'an, seorang yang lapar. Kalau ramai lapar, jia'. Jauh gila. Gitu. Jau'an. Macam apa? Macam juga orang yang dahaga tadi. Kan? Dia bagi atshan. Atshan. Jadi kalau seorang yang mabuk, dipanggil sakron. Tapi jamak dia sukara. Dalam ayat pertama kan, surah. Kanlah, Baqarah kau sukara. Ya ayuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi syadid. Okey, yang dalam ayat surah bukanlah Al-Hajj. Al-Hajj ayat yang kedua, okey tak? Al-Hajj ke depan. Al-Hajj. Al-Hajj. Kalau dalam surah Nisa tu yang dalam ayat ayat wudu, ayat tayammum tu. Ayat 43. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Itu kalau dia kata dalam surah An-Nisa 43. Jadi sukara tu adalah kalian, antum. Kalau seorang sakran, tapi kalau banyak sukara, orang-orang yang mabuk. Okey. So dalam ayat surah Al-Hajj tu kadang-kadang para imam ada juga baca lah ayat ni untuk mukaddimah bagi khutbah. Dan khutbah kan, kadang-kadang kita dengar lah juga. Ya. Okey. Ni tengok ayat ni. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Okey. Ayat dia, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha, wahai. Dan Quran dia kadang dengan ayyuha boleh, datang ya saja pun boleh. Ya ayyuha pun ada, dia banyak bentuk. Macam ya ayyatuha, itu kalau feminin. Kalau jantan, ayyuha. Kalau perempuan kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu kalau perempuan. Okey, ayat tu. Jadi ya, kadang bunyi ya, ini panggil harf nida. Ya saja boleh. Ya ayyuha ada. Ayyuha pun boleh. Okey. Ya ayuhan nas, wahai an-nasu, manusia sekalian. Wahai manusia, ittaqu rabbakum. Ittaqu, takwalah kalian, rabbakum, akan Tuhan kalian. Rabba. Rabbu sebab apa rabba? Sebab di kalimah rabb itu jadi yang kena perbuatan. Dia maf'ul. Sebab takutlah kamu. Siapa? Tuhan kamu. Itu rabba, kita boleh rabbu Salah baca masalah.
Inna sesungguhnya zalzalatas saati goncangan. Zalzalah goncangan. As-saati kiamat. As-saah detik berkenaan. Yang ini kiamat. Syai'un azim. Sesuatu yang sangat dahsyat, sangat hebat. Goncangan kiamat itu sangat hebat. Yauma tarawunaha. Yauma pada hari tarawunaha kamu lihat ia, itu pada hari berkenaan goncangan tersebut jadi, tadhalu melupakan, zahala lupa atau alpa atau tak ingat atau tak layan atau tak sedar. Kullu murdi'atin, kullu setiap, murdi'atin yang menyusukan, setiap yang menyusukan, tak kata wanita, binatang-binatang pun akan berhenti daripada menyusukan anak. Amma arda'at, amma daripada apa yang arda'at ia susukan, hari di mana menjadi alpa atau tidak layan, tidak sedar, melupakan setiap yang menyusukan terhadap apa yang disusukan. Wa tada'u, dan menggugurkan atau melahirkan, kullu dhati hamlin hamlaha, setiap zati yang memiliki. Dhu kan Dzulqarnain, dhu yang memiliki kan, itu jantan. Kalau perempuan zat. Zat tu yang Nabi kata tunkahul mar'atu tunkahul mar'atu li arba'in, dinikahi wanita kerana 4 perkara. Kan, li jamaliha kerana kecantikannya, wali maliha kerana hartanya, wali hasabiha dan kerana keturunan dia, wali diniha dan kerana agamanya. Kemudian berkata apa? Fazfar bidhatiddin. Bidhatiddin. Dapatkanlah dengan yang memiliki agama. Taribat syadak, kamu akan untung. Okey. Sini dia kata ini, kat sini kan zat ni yang memiliki apa? Hamlin. Hamil. Apa hamil? Kandungan. Kandungan lah. Yang memiliki kandungan. Dia akan gugurkan. Semua yang mengada kandungan akan gugurkan. Hamlaha, kandungannya. Hari di mana akan mengabaikan, tidak sedarkan setiap menyusukan terhadap apa yang dia susukan, dan akan menggugurkan setiap yang memiliki kehamilan atau kandungan akan kandungannya. Wataran nasa sukara. Dan kau lihat manusia, orang ramai apa? Sukara. Orang-orang yang mabuk. Wa ma hum bisukara, dan tidak mereka terong-hayang tu sebab mereka mabuk, tapi walakinna azaballahi syadid, akan tapi azab Allah sangat keras. Sangat keras. Sebab tu mereka terhuyung-hayang. Jadi kalimah sukara ni pasal dia ceritakan tentang annas. Annas kan ramai. Kan annas ni kira jamak. Jadi sukara ni adalah kalimah digunakan untuk tunjukkan kepada orang-orang yang mabuk. Bukan orang yang mabuk tau, orang-orang yang mabuk. Faham? Nak tanya apa? Ada bunyi tu. Orang-orang yang mabuk. Kalau sakron, seorang mabuk. Ni sukara dia jamak. Tapi apa yang masalah kat sini? Awak tak nampak dia punya baris akhir. Itu yang kita tadi. Kita nak bincang bab tu, bang. Tak boleh lah pasal dia. Tanda dia muqaddarah, bang. Macam Musa lah. Marartu bi Musa. Ra'aitu Musa. Ja'a Musa. Ini muqaddarah, bang. Saya nak cerita tadi kan. Tak kira dhammah tadi. Zahir. Macam dalam kalimah kutab. Rijalun. Kutabun. Kan. Hunudun. Zayanibu. Semua yang nampak baris dia. Tapi juga muqaddarah macam ni. Lepas tu apa nampak? Bertanya baguslah. Macam abang kita tanya. Mana dia punya sukari? Bila kita belajar minal madrasati. Kan? Minal madrasati. Bila ada min, madrasah mesti baris bawah. Bismillahi ismun. Bi
Ismillah. Kenapa isim baris bawah? Sebab ada bi. Alhamdulillahi. Kenapa lillahi tak lillahu? Sebab ada li. Milik. Kepada. Belong. Faham Dia abang kita tanya tadi, dia kata, kamu melihat an-nasa, kat sini bawa di depan, tak nampak. Sebab sini, nampak? An-nasa sukara. Ni pada atas, sepatutnya pada atas ni. Kamu tak nampak pada atas dia. Wa mahum, ni ada huruf jar. Bisukara. Sebab apa? Sebab tanda dia dhammah muqaddar. Tanda dia kasrah yang muqaddarah alal alif. Semua muqaddarah. Walaupun dia jadi, kat sini kan, ada huruf jar. Mana baris dia? Mana baris dia? Suruk. Dalam alif tu. Macam mana kalau saya tukar perkataan, macam mana khafat dah? Kalau kita tukar perkataan B kat situ kan, dengan apa? Perkataan apa amwat. Kita dengan amwat. Bi amwatin. Dia akan bunyi tu. Kalau saya tukar kalimah sukara dengan amwat, tidaklah mereka mati. Mahum bi sukara, mahum bi amwatin. Mahum bi amwatin. Dia akan nampak amwatin. Ni mansuk. Yang kedua ni majrur ataupun mahfud. Tapi tak ada nampak baris dia. Sebab dia ada alif dekat belakang dia. Okey, tengok sini dek. So dia kata kat sini, kama fi nahwi, tu saya kata betul kan? Kalimah tu bukan sakara. Singular dia sakron. Singular dia sakron, bukan sakarat. Sakranu. Sin, kaf, ra, alif, nun. Sakron. Sakarat tu mabuk. Mabuk kematian. Sebab tu orang sebut sakarat tu sakit. Salah. Dia maksud dia mabuk, tak sedar. Lepas tu Nabi hidup tangan Nabi dalam bekas air. Lepas tu Nabi sapu muka Nabi dengan air sambil berkata, La ilaha illallah, innal mauti la sakarat. Ini tak sakarat, bukan. Sakarat tu, okey, dia punya usul sama. Tapi kalimah tu lain. Pasal sakarat tu maksud dia kemabukan. Kemabukan. Yang kita sebut tadi, orang-orang mabuk. Kalau singular dia, satu je sakranu, orang yang mabuk. Banyak orang mabuk, sukara. Orang-orang yang mabuk. Bila sakarat, ada ke? Yap. Tak ada, tak pakai. Okey, contoh lain contoh dalam surah Qaf. Sakrah tu, sakarat tu banyak tau. Kalau satu dia, kita ambil sini. Jap. Surah Qaf ayat 19. Ayat ke-19 surah Qaf. Kat depan. Qaf. Suratul Qaf. Okey. Kita ni. Dalam ayat yang ke 19. Depan. Tengok depan. Yang kata sakarah tu, dia semua dia punya root word dia sama. Cuma dekat sini maksud dia mabuk. Okay, Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay, kita ambil sini.
Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwasbisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan demi sesungguhnya, dan laqad, demi sesungguhnya, khalaqna, kami telah ciptakan, al insana, perkataan insan, insana. Sebab apa insana? Sebab Allah kata khalaqna, kami ciptakan. So yang kena cipta insan, maka dia kena baris atas akhir dia. Okey. Wa na'lamu, demi sesungguhnya kami telah ciptakan manusia, wa na'lamu, dan kami tahu, ma tuwaswisu bihi nafsuh, ma apa yang tuwaswisu dibisikkan, diwaswaskan, bihi dengannya, nafsuhu jiwanya. Nafsu tu pada depan apa? Sebab dia pelaku perbuatan. Waswasa yuwaswisu, itu fi'il mudhari' tu. Waswasa yuwaswisu, pasal dia nafs perempuan, dia jadi tuwaswisu. Ingat kan? Kata baik tubuh, waswasa yuwaswisu. Okay? Okay. Apa yang diwaswaskan, dibisikkan dengannya oleh dirinya. Wa nahnu, dan kami, aqrabu ilaihi, lebih dekat kepadanya, min hablil warid, daripada hablil warid, urat tengkuk dia. Tapi ini ada soalan tu kan, waktu daurah tu kan. Daurah sini ke tempat lain lah? Sinilah kan, ada budak tanya kan soalan. Macam nak gabungkan masalah Allah dekat macam urat dia boleh buat duduk tengkuk kita, tapi Allah Ta'ala berfirman atas Arash. Dan kat sini beritahu, kami tahu apa yang diwaswaskan oleh dirinya. Okey. Allah kata, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Idh yatalaqqa, idh tatkala, yatalaqqa menerima ataupun menerima lah. Okey. Yatalaqqa, idh yatalaqqal mutalaqqiyani, tatkala menerima, dua yang mutalaqqiyani, yang menerima. Jadi maksud dia dua malaikat, yang seorang duduk kanan, seorang duduk kiri. Anil yamini wa anil shimali qa'id, yang duduk di kanan tatkala. Kami kata sungguh kami telah ciptakan manusia dan kami tahu apa diwaswaskan oleh dirinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat tengkuknya sendiri. Kemudian Allah sebut macam mana yang dia tahu tadi. Idh yatalaqqa, mutalaqqiyan, tatkala menerima, dua penerima dari kanan dan kiri. Okay. Qa'id, duduk. Yang duduk menyalin amal kita ni lah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfadhu, tidak dilafazkan, min qawlin, sebarang kata-kata, illa, kecuali, ladaihi, di sisinya ada raqibun atid, malaikat yang mengawasi lagi mencatat. Dia bukan nama tau. Dia adalah sifat. Tatkala di sisinya dua yang mengawasi lagi mencatat. Okey. Kenapa letak dua? Sebab penyaksian yang paling kuat dua lah. Kalau kita nak buat harta kita ke, masalah hartanah ke, dua lah. Kalau seorang, satu je tak cukup. Manusia akan refute. So bawa dua. Orang kata, waja'at sakratul mauti bil haqq. Dan ja'at, datanglah, sakratul maut, mabuk kematian, bil haqqi, dengan kebenaran. Zalika, itu, ma kunta, apa engkau dahulu, minhu, terhadapnya, tahid, engkau menentang. Dah datang kan? Itu dulu menentang kan? Datang dah. Tapi kat sakratul maut ni, macam kat sebut tadi kan, sakarat. Bila dia jadikan jamak muannas salim, ta tu jadi sakrah, jadi sakarat. Macam Nabi sebut, ketika Nabi ambil air sapu kat muka, Nabi kata, la ilaha illallah
innalil mauti lasakarat. Sebenarnya kematian ini ada mabuk. Pasal tak sedar, kejap sedar, dia tak sedar, kejap sedar, dia tak sedar. Pasal peralihan sebelum roh tu keluar. Sebab Nabi SAW dalam kisah macam mana bagi lantik Abu Bakar jadi imam, Nabi nak keluar untuk jadi imam, Nabi tumbang. Kemudian Nabi tertidur, para sahabat pun biarkanlah. Lepas tu orang kat luar dah tunggu nak solat. Lepas tu Nabi terjaga. Dia jaga, Nabi kata orang ramai dah solat ke? Nabi kata, ada kata belum lagi, tunggu kau ya Rasulullah. Rasulullah pun mandi. Siap-siap nak keluar, tertidur balik. 3-4 kali. Tapi yang dipelajari daripada hadis berkenaan adalah bila orang tersebut sedar daripada sakit, elok dia mandi. Nabi mandi. Berkali kot. Ikut hadis tu 3 kali ke 4 kali. Sampai last kali pun Nabi kata, suruh Abu Bakar untuk solat dengan orang ramai. Pun Nabi kata yang tu. Tapi dia sedar, tak sedar. Kerja tak sedar. Itu bagi sakarat. Kalau dia kata cabutan mungkin naza'at. Naza'ah. Ketika cabutan roh tu dia. Itu mungkin perbahasan tentang kesakitan. Adapun tentang mabuk ni, dia tak sedar. Pasal dia transition antara alam ini dengan alam barzakh. Tengah sibuk nak keluar. Okay. Jadi sakrah atau sakarat, kemabukan. Sakron, orang yang mabuk. Sukara, orang-orang yang mabuk. Orang-orang yang mabuk. Jelas? Okey. Kalau sukar, gula tau. Sukar, gula. Sukar, gula. Manis, hulwun. Lain. Saya sebut sukar. Orang English pakai sugar. Kalimah bahasa Arab asal dia sukar. Kan the word sugar came from Arabic word. Sukar. Ada tanwin. Sukar. Bukan itu syukran. Lain pula. Tu dalam bahasa Arab ni kan root word dia macam sama. Tapi kita kena tahu penggunaan orang Arab. Tak perlu tahu banyak sangat, tapi kena tahu lah bila sukar, gula. Sukar. Artinya sukar. Ishtara itu sukar. Gula, sugar. Sukar. Tapi kalau kita kata mabuk, lain Dia completely dua benda berbeza. Faham? Manis, hulwun. Okey, patah balik pada kita ni nota. Okey. So, wajarha tak ya? Wajarha dan orang-orang yang luka. Singular dia adalah jarihun. Ingat saya bagi Saya bagi singular dia, tak ingat jaga. Apa? Bunyi apa je? Kalau sukron, sukara, jamak, dia punya singular, sakron. Jarha, orang-orang yang luka. Seorang yang luka dipanggil jarih. Jim ra, ya ha. Jarihun. Jarha. Jarihun. Orang-orang yang luka. Kan tak nampak baris dia. Bukan jauh. Ambil naik. Macam mana? Jarh wa ta'dil ya. Kalimah jarh wa ta'dil tu dalam ilmu mustalah hadis, okey, ilmu hadis adalah jarh, kita membuat komentar ataupun melukakan. Ta'dil kita memuji ataupun mengangkat seseorang. Jarh ni mana kita lukakan dia lah. Kita anggap dia tak boleh pakai, tajrih dia panggil. Atau ada geng-geng yang baru sekarang ni, geng tahzir dia panggil. Tak ada budak-budak macam, Syekh ni, ustaz ni tak ikut manhaj ni lah, ni dia pergi cakap. Ni geng-geng tu ngangguk je, tak ikut. Okey. So jadi kalimah yang ni bagi tajrih.
when kita komen pasal seorang tu untuk jatuhkan dia punya credential. Maksudnya tak diterima dia ni punya periwayatan, punya tajrih. Kalau kita angkat orang tu, kita panggil dia saksama. Udul kan? Ta'dil. Kita angkat dia. Tapi kita jatuhkan dia panggil tajrih. Ilmu jarh wa ta'dil, kalimah jarh tu samalah. Jarha adalah orang-orang yang luka. Jarih seorang yang luka. Okey. Azara anak-anak dara. Azara anak-anak dara. Dia ada guna kalimah bikrun juga. Itu panggil dara. Tapi azara ni gadis lah, gadis. Ayat yang sedap kot. Azrah. Azra, gadis. Azar, okey, singular dia ain, zal, ra, ta. Marbutah. Azra. Ain, zal, ra, ta marbutah. Azra. Azara, plural. Gadis. Azra, gadis saja. Azara, gadis. Okey. Habala wanita-wanita yang mengandung. Wanita-wanita yang mengandung. Singular dia kejap. Hubla kot. Hubla. Ha, ba, lam, alif maksurah. Hubla. Hablun, tali. Tu kan macam ustaz banyak yang berbunyi. Kalau buka kamus akan jumpa central dia akan bagi semua. Okey. Bawakan kamus. Marwawi tak bawa. Tak apa, rumah baca. Baik. Hubla, seorang wanita yang mengandung. Habala, wanita-wanita yang mengandung. Wanita-wanita yang mengandung. Okey. Taqulu qamar rijalu wazayanibu. Okey, dia kata jadi anda akan mengatakan qamar rijalu wazayanibu, telah berdiri ar-rijalu, lelaki-lelaki berkenaan, wazayanibu, dan Zainab berkenaan. Zainab itu, laki-laki itu telah berdiri. Dia kata apa? Fatajiduhuma marfu'aini bidhammati adh-dhahirati. Okey, maka dia kata maka tajidu, anda dapati, huma, kedua-duanya, yakni kalimah rijalun wazayanibu, kedua-duanya apa? Marfu'aini, dia berhukum marfu', bidhammati adh-dhahirati, dengan dhammah yang zahir.
Wa taqulu hadaral jarha wal adhara. Hadaral jarha wal adhara. Gitu bunyi. Hadaral jarha wal adhara. Dia pasal tak ikut jemaah. Dia pergi tinggal di jemaah je tu lah. Dia cicir. Yang seorang dah sujud, jadi pergi tegak lagi. Yang ni bangun, dia tak sujud lagi. Okey. Jadi dia kata apa? Dia kata, wataku dan anda akan mengatakan, hadaral jarha wal adhara, telah hadir. Hadara, telah hadir. Al jarha, orang-orang luka berkenaan. Wal adhara, dan gadis-gadis berkenaan. Jangan tanya kenapa diorang hadir. Dia tajuk dia nak bagi contoh saja. Nanti orang tanya, Ustaz kenapa gadis tu dan orang luka tu datang? Kenapa diorang datang? Jangan tanya kenapa. Dia nak bagi contoh je. Okay? Saya jawab awal. Hadara telah hadir. So anything yang datang lepas dia jadi fa'il. The doer of the act. Pelaku perbuatan. So pelaku perbuatan mesti baris depan. Tapi kat sini awak kena baca dia jarha bukan jarha'u. Wal adhara arda'u. Tak boleh. Tak ada. Adhara jarha. Okey apa? Fayakunu kullun minal jarha wal adhara marfu'an bidhammatin muqaddaratin alal alifi mana'a min dhuhuriha at-ta'adzuru. Okey, maka jadilah kullun, setiap minal jarha, dari kalimah jarha, wal adhara, dan kalimah adhara, jarha orang-orang luka, adhara gadis-gadis berkenaan. Dua-dua kalimah ni marfu'an, dia jadi marfu'. Hukum dia marfu'. Macam kat atas saya jugalah. Tapi apa? Bidhammatin muqaddaratin alal alif. Dengan dhammah yang tersembunyi pada alif. Okey, apa yang sekat dia? Mana amin dhuhuriha, menyekat daripada munculnya ia, menyekat dari kemunculannya. Dhammah tu disekat oleh at-ta'adzuru, ketidakbolehan. Keuzuran. Apa keuzuran dia? Sebab alif tak boleh berbaris. Alif sentiasa mati. Alif sentiasa mati. So dengan sebab itu, memang tak ada nak baca apa pun. So awak tak boleh letak dekat situ sebarang baris. Betul bila abang tanya dia kan, macam bisukara. Mana ya dia? Mana balik kasrah ni kan? Ayat Quran tadi. Wa ma hum bisukara tadi kan? Sebab bila fa'il duduk depan, dia tak perlu ikut fa'il ataupun fa'il dia. Kalau fa'il duduk depan, the verb duduk depan, dia single dia. Even actually jantan wah. Padahal yang ikutkan gadis tu perempuan. Tak ada masalah. Sebab bila dia duduk depan, dia boleh menguasai. Dan bila jantan campur perempuan sekaligus, kira jantan. Habis cerita. Faham macam ni kan? Saya jumpa, tak ada Assalamualaikum wa'alaikunna. Tak payahlah. Kom tu terima. Betul dia angkat. Ustaz, tapi kom tu jantan. Saya kunna. Kami kunna. Jenuh lah bagi tahu. Bila dah perempuan campur lelaki sekaligus, dia terus jadi maskulin. Singular. Tak perlu pakai jamak. Kalau letak belakang lain. Kalau saya kata al-jarha wal adhara hadaru. Kalau duduk belakang, bila fa'il duduk depan, dia akan letak macam tu. Okey? Alhamdulillah. Kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung lagi pada ada. Jap. Oh, tak ada. Nanti beritahu lah. Okay, baik. Wallahu a'lam. Ada? Wallahu a'lam. Dia pun tak apa nanti. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.